Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, semoga Allah Ta'ala sentiasa merahmati kita semua. Hari ini hari Jumaat 17 Safar 1443 Hijriah bersamaan 24 September. Sekejapnya masa, seminggu-seminggu, Jumaat ya. Kita dah berada di akhir bulan September, dah di pertengahan Safar. Alhamdulillah kita masih dalam surah Al-Muzammil. InsyaAllah hari ini kita nak sambung ayat yang berikutnya, menceritakan sebahagian kesusahan, kedahsyatan yang berlaku pada hari kiamat, khususnya yang menimpa orang-orang yang kafir lah, ataupun orang-orang yang fujur, yang fasik. Antara gambarannya ialah digambarkan kedahsyatan hari kiamat, anak-anak yang kecil menjadi syiban, beruban. Beruban ni biasa orang tua, tapi ayat ni menggambarkan ya ja'alul wildan, hari yang menjadikan al-wildan ataupun al-aulad, al-atfal, anak-anak kecil menjadi beruban. Kemudian digambarkan langit pecah, munfatiran munsyakkun, pecah langit. Macam mana pecah tu kita pun tak tahu. Ada ayat lain sebut langit itu Allah Ta'ala akan gulung, digulung seperti kita menggulung kertas. Dan semua perkhabaran tentang hari kiamat termasuk azab yang terdapat di sana, dia adalah suatu tazkirah. Ayat Quran ini adalah suatu tazkirah. Tazkirah ni maknanya peringatan. Dan bagi siapakah peringatan itu? Secara umumnya untuk kita semualah, untuk kita semua. Tetapi secara khusus peringatan dalam Quran hanya berkesan kepada orang-orang yang bertakwa. Nanti kita akan lihat berikutnya. Baik, kita baca dulu ayat yang kita nak lihat hari ini. Itu bermula ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa تكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Fakaifa tattaqun, bagaimanakah kamu dapat memelihara diri kamu? Tattaqun di sini bukan mana bertakwanya, macam mana kamu wahai manusia dapat jaga diri kamu, dapat pelihara diri kamu
jika kamu tetap kafir, kafartum. Ayat ni tuju secara khusus kepada orang-orang kafir di Mekah lah, berdasarkan dalam cerita dalam ayat yang sebelumnya, kerana Allah Ta'ala menggambarkan azab siksaan yang disediakan untuk mereka, adanya aglalan, angkalan, belenggu-belenggu, adanya jahiman, api neraka yang menyala-nyala, adanya ta'aman za wussah, makanan yang boleh tersangkut pada leher, adanya azaban alima, azab yang sangat pedih, berlakunya gegaran pada hari kiamat yang kita dah bincang dah kemarin. Maka di sini Allah Ta'ala tanya, bagaimana mungkin kamu dapat jaga diri kamu jika kamu masih kafir dan mati dalam kekafiran? Iaitu jaga diri, selamatkan diri pada hari yang sangat dahsyat, hari yang menyebabkan anak-anak menjadi syiban, beruban. Baik, yang pertama, kemungkinan yauman, hari di sini menjadi objek yang nak diberitahu bagaimana kamu dapat jaga diri kamu pada hari. Jadi tatakuna, kamu dapat jaga, maksud dapat jaga diri ketika berada pada yauman, pada satu hari yang disebut begini. Itu satu ya. Dari sudut cara kita nak memahami ayat ni, iaitu artinya, wahai manusia, bagaimanakah keadaan kamu kalau kamu tidak, bagaimanakah kalian takut kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Bagaimanakah keadaan kalian takut atau tidak jika kalian semua tetap kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak mempercayainya? Pendapat kedua maknanya, bagaimanakah kamu dapat memelihara diri kamu pada hari tersebut jika kamu tetap kafir, masih engkar dan tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi ada dua pendapat, antara tatakun maksud bertakwa, tatakun dengan maksud memelihara. Jadi pendapat yang lebih baik itu yang kedua lah. Yang kedua, wallahu alam, itu yang disebut dalam mukhtasar sahih tafsir Ibn Kathir. Jadi ayat ni sebenarnya adalah ada mula dengan kaifa ni, dia salah satu adatul istifham. Allah Ta'ala tanya bagaimana, macam mana nak jaga diri. Kita susah di dunia pun kadang-kadang kita tak ada jaminan kita dapat pelihara diri kita, kecuali Allah Ta'ala jaga kita. Bagaimana dengan kesusahan di akhirat yang tak ada siapa dapat jamin dia akan selamat. Hari yang disebut yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik-baik ini, mereka takut kepada hari kemudian yang kesusahan, keburukan pada hari itu adalah mustatira. Maknanya tersebar meluas. Tak ada siapa yang selamat daripadanya. Lebih-lebih lagi orang kafir lah, orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah. Bahkan dalam beberapa ayat Allah Ta'ala menyebut wa kana yawman 'alal kafirina asira, antaranya dalam surah Al-Furqan, adalah hari kiamat itu hari yang sangat susah bagi orang yang kafir. Wa kana yawman 'alal kafirina asira, adalah hari itu hari yang sangat menyusahkan bagi orang-orang yang kafir, sangat menyukarkan mereka. Walil kafirina ghairu yasir, dalam surah Al-Muddathir, bagi orang kafir itu bukan satu perkara yang mudah. Faqala al-kafiruna hadza yaumun asir, dan berkatalah orang kafir, ini hari yang sangat menyusahkan. Baik, kita nak lihat gambaran susah ni, setara mana susah, sejauh mana susah, sejauh mana tahap kesusahan. Antaranya disebut dalam hadis berkenaan dengan manusia memohon kepada Allah syafaat, memohon syafaat ketika berada di padang mahsyar. Nabi SAW beritahu, ana sayyidun nas, aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat. Penghulu maknanya Nabi lah yang menjadi ketua. Adakah kamu tahu kenapa begitu? Yajma'ullahu nas al-awwalina wal-akhirin al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid. Allah Ta'ala himpunkan manusia daripada awal diciptakan, semenjak daripada zaman Nabi Adam. Adam tu manusia yang pertama, sehinggalah yang terakhir, sehinggalah dunia ni kiamat, semuanya dihimpunkan. Kita pun tak boleh nak
nak bayangkan, ramai setara mana manusia. Memang manusia ni ramai. Fi sa'idin wahid, pada satu tempat dihimpunkan. Yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar. Maka mereka dapat mendengar suara ad-da'i yang menyuruh, yang memanggil. Kita pun tak tahulah dengar tu sebab ada speaker ke, guna pembesar suara, kita tak tahu. Sebab ini bukan cerita di alam dunia, alam lain. Dan dapat sampai pandangan mata. Kalau kita melihat macam orang lihat live pertandingan bola sepak yang dipancarkan pada skrin besar, sedangkan perlawanan bola sepak tu berlangsung di luar negara. Jadi kita dapat lihat dengan jelas dan boleh dengar pula. Tapi di akhirat macam mana tu tak tahulah dari segi kafiat. Tapi yang penting Nabi sebut mereka dapat mendengar suara yang orang memanggil ad-da'i, dan pandangan mata mereka pula dapat melihat. Wa tadnu asy-syamsu, dan dekatlah matahari. Matahari hampir dekat. Fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Sehingga sampailah manusia dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang sedih, murung, duka, yang mereka tak mampu dah. Wala yahtaminu, tak boleh nak tanggung dah. Tak mampu, tak erak dah. Kata tak erak duk dah, tak lagi dah. Sebab apa? Sebab susah sangat ni. Macam mana nak buat? Lalu mereka kata, ala taruna ma qad balawakum. Kamu tak tengok ke apa yang telah kita alami ni, kesusahan yang kita telah hadapi ni? Ala tanzuru man yashfa'u lakum ila rabbikum. Tidakkah kamu mahu melihat, memerhati apa, bolehkah tolong tengokkan siapa yang dapat syafaat, yang dapat minta pertolongan kepada Tuhanmu? Lalu berkatalah setengah manusia, dia kata, alaikum bi Adam, ginilah kita pergi jumpa Nabi Adam lah. Lalu mereka pun pergi temu Nabi Adam. Jadi semua ada. Nabi-Nabi dan Rasul pun ada pada hari itu, sebab dikumpulkan semua manusia. Jadi kita pun boleh tengoklah, oh macam ni Adam, selama ni kita dengar kisahnya. Pada masyarakat semua manusia boleh melihat Adam. Lalu manusia pergi bertemu dengannya dan berkata, anta abul bashar, wahai Adam, engkaulah bapa manusia, khalaqakallahu biyadih. Allah Ta'ala ciptakan engkau dengan tangannya. Maka diciptakan terus Adam itu, bukan melalui proses kelahiran secara terus. Allah Ta'ala nafakha fika min ruhihi, tiupkan padamu dengan roh ciptaannya dan memerintahkan malaikat sujud kepadamu. Lalu isfa' lana ila rabbik, mintalah tolong kepada Tuhanmu untuk bantu kami. Mereka bukan minta Nabi Adam tolong, mereka minta Adam pergi memohon kepada Allah. Manusia tak berani nak membuat permohonan terus kepada Allah. Terpaksa cari seseorang yang boleh tolong mereka, minta syafaat dengan Allah. Dia tak kata tolong kami, dia kata syafaatkan, mohonlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Isfa' lana ila rabbik. Sebab syafaat tu kita dah bicara sebelum ni adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Cuma minta tolong supaya Nabi Adam dapat memohon kepada Allah syafaat. Ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ila ma qad balaghana. Kamu tak lihatkah apa yang telah kami lalui, apa yang telah setara mana dah, sejauh mana dah kesusahan yang kami tanggung. Lalu Adam jawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. Sesungguhnya Tuhanku, yakni Allah Azza wa Jalla, telah murkalah ia pada hari ini dengan kemurkaan yang dia tidak pernah murka dengan sebelumnya. Lalu Nabi Adam beritahu kisah lama dia. Dia kata, innahu qad nahani 'anis syajarah fa asaituhu. Sesungguhnya dia pernah melarangku daripada mendekati pokok itu, pokok larangan yang disebut dengan syajaratul khuldi itu. Tetapi fa asaituhu, aku telah menderhakainya. Tuhan kata jangan dekati, aku pergi juga, aku pergi makan juga. Lalu dia kata, nafsi nafsi nafsi, aku jaga diri aku, menjaga dirimu. Lalu idhabu, kata Adam, pergilah kepada Nuh. Aku tak boleh tolong kamu. Aku malu nak memohon kepada Allah sebab aku ada buat salah tu. Kata Adam, pergilah kepada Nuh.
Lalu manusia pun pergi kepada Nuh. Panjang hadis ni. Lalu mereka kata, wahai Nuh, engkaulah innaka awwalur rusul. Awwalur rusuli ilal ahlil ardi. Engkaulah rasul terawal yang Allah Ta'ala utuskan kepada penduduk di atas muka bumi. Dan Allah Ta'ala telah namakan engkau sebagai abdan syakur, hamba yang bersyukur. Mintalah syafaat kepada Tuhan untuk tolong kami. Lalu kata Nabi Nuh, sesungguhnya Allah Ta'ala telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka sebelumnya. Lalu dia menyatakan kesalahan dia. Nabi Nuh pula sebut, dia kata, innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Sesungguhnya telah adalah bagi aku suatu seruan yang aku telah seru kepada kaumku. Dan kesalahan dia itulah dia pernah berdoa minta supaya diampunkan anak dia yang mati kekafiran, tetapi Allah Ta'ala mengatakan itu satu amalan yang tidak baik. Tidak boleh memohon keampunan bagi orang yang mati kekafiran walaupun keluarga sendiri. Itu boleh baca kisah Nabi Nuh dengan anaknya dalam surah Hud. Lalu Nabi Nuh kata, idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tak ringkas cerita, pergilah. Nabi Ibrahim kata, tak boleh, aku tak boleh tolong kamu. Pergilah kepada Nabi Musa. Sama juga Nabi Musa kata, aku tak boleh tolong kamu. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi SAW. Akhir sekali lah lepas Musa, Nabi Isa, dan akhir sekali dengan Nabi SAW. Lalu manusia berkata, ya Muhammad anta Rasulullah wa khatimul anbiya. Panjanglah dia punya permohonannya. Engkaulah utusan Allah, penutup sekalian Nabi. Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu yang terdahulu terkemudian. Akhirnya Rasulullah SAW sujud dan Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi macam mana Nabi nak memuji Allah dan memohon. Akhirnya diminta untuk Nabi angkat kepala daripada sujud, lalu diberi kepadanya syafaat. Jadi nak boleh setara tu nak boleh daripada satu tahap kepada yang berikut itu memang banyak peringkat lah. Kemudian kita melihat hadis yang lain tentang sebahagian kesusahan di hari kiamat. Hadis ini dikemukakan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Bab menyatakan fi sifati yaumil qiyamah, sifat hari kiamat. Itu tajuk dia dalam dia punya bab tentang syurga. Kemudian dia ada sebahagian tajuk kecil, bab menyatakan sifat hari kiamat. A'ananallahu ala semoga Allah Ta'ala bantu kita menghadapi kesusahannya. Ini kita nak cerita susahnya hari kiamat ni, betul lah banyak dah perbincangan kita dalam surah-surah yang lepas, khususnya dalam surah Al-Haqqah. Cuma kita tambah lagi beberapa maklumat yang lain. Antaranya disebut di sini ialah daripada Ibnu Umar. Katanya daripada Nabi SAW ketika baginda membaca ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ayat yang ke-6 surah Al-Mutaffifin. Ingatlah pada hari ketika manusia bangun menghadap Tuhan semesta alam. Ini bangun pada hari mahsyar. Hatta yaquma ahaduhum fi rashhihi ila ansafi uzunaihi. Sehingga bangunlah seseorang itu dalam peluhnya sendiri yang sudah mencecah kepada bahagian dua telinganya. Ila ansafi uzunaihi. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana kita kalau banjir, kita terpaksa menghalau air bah sampai pinggir kita, pun kita rasa dah cemas, dah takut. Kita tiba-tiba terjatuh dalam air lemas. Ini bukan banjir, ini peluh. Bukan banjir air biasa, banjir peluh. Sampai setara tu. Kemudian didekatkan matahari sebagaimana dalam hadis yang pertama, hadis tentang syafaat tadi, tudna asy-syams yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdar mil. Pada hari kiamat nanti matahari didekatkan kepada manusia. Tudna asy-syamsu, didekatkan matahari kepada manusia sehingga jaraknya seperti dengan kadar 1 mil. Mil ni tak tahulah, mungkin satu batu, tapi jaraknya dekatlah. Kalau
seorang perawi nama Sulaim bin Amir mengatakan, demi Allah aku tidak tahu, tidak pasti apa yang Nabi maksudkan dengan mil di sini. Katanya, apakah mil itu suatu jarak bumi? Bumi kalau mil ni satu sekarang ni kita panggil satu kilo, 1 kilometer jauh. Dulu dia kira dengan batu, berapa batu. Ataupun mil itu yang dipakai untuk celak mata. Kalau celak mata tu tak sampai satu jeka, maknanya dekat sangatlah. Tapi kalau dengan jarak satu batu pun kita rasa dah dekat dah, sebab matahari ni besar. Tapi nak menggambarkan panaslah. Bila matahari tu dekat, panas. Menyebabkan berpeluh. Di sinilah datangnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Nabi kata diberi teduhan, tempat berteduh pada hari yang tidak ada tuduhan melainkan tuduhan daripada Allah. Itu hadis tu ada dalam Sahih Bukhari. Ada 7 golongan. Baik, kita nak habiskan hadis ni. Oleh kerana matahari itu terlalu dekat dengan kadar 1 mil, fayakununa fil araqi biqadri amalihim, adalah mereka berada dalam peluh keringat mereka dengan kadar amalan mereka. Ini yang penting, kita nak jaga amalan kita tu. Kadar susah atau tidak kita di hari mahsyar nanti bergantung kepada amalan kita. Jadi kalau orang tu banyak amalan baik dia, insya-Allah dia tak susah sangatlah. Dia lebih selesa lagi lah. Lebih-lebih lagi kalau dia termasuk salah satu daripada 7 golongan yang Nabi sebut akan diteduhkan di bawah naungan arasnya. Ada dari antara mereka yang peluh tu sampai ila akibahi, sampai kepada kepada bahagian tumitnya, bahagian akibahi, bahagian tumit dia. Mana sikit lah, tumit ni bahagian bawah kaki sikit ya. Ada yang peluhnya sampai rukbatahi, sampai ke lututnya. Dah naik sikit dah. Kemudian sampai ila hiqwahi, sampai ke pinggangnya, atas lagi. Wa minhum man yuljimuhu iljaman, dan ada yang sampai mengekangnya dengan kuat. Maknanya benar-benar dia dah lemas dan juga sesak nafas dalam peluhnya. Kita pun faham peluh ni dengan baunya, dengan tak selesanya. Kadang-kadang hari panas kita balik kerja, badan kita berpeluh pun kita rasa sangat tak selesa dah. Kita cepat-cepat nak salin pakaian ataupun nak mandi ke supaya lebih selesa. Baik, dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut hari kiamat ini susahnya menjadikan anak-anak itu beruban. Ada perkataan beruban di sini. Bila kita nak tadabbur kalimah uban di sini, kita nak bandingkan dengan kita di dunia. Kalau di dunia pernahkah kita melihat seorang walad ataupun tiflun, sabiyun, anak kecil yang kepalanya beruban? Apa dia uban? Uban maknanya dah bertukar, rambut dia menjadi putih. Biasa tak jumpa lah gitu. Biasanya orang yang dah meningkat dewasa, yang dah tua. Sebab itu gambaran kepada proses kehidupan kita. Bila kita meningkat dewasa atau meningkat semakin tua, beruban. Tapi sebenarnya bergantung pada orang jugalah. Ada setengah kawan-kawan saya, ada yang lebih muda sedikit, tapi dia kata rambut dia putih habis dah. Tak ada arah lah. Tapi kita kata Alhamdulillah, kita setakat ni tak ada lagi uban. Ada sedua gitu ya. Walaupun kita lebih tua daripada dia, tapi uban tak banyak. Tapi ada kawan kita yang uban. Mungkin penyakit tu kita tak tahulah. Tapi itu proses biasa yang berlaku dalam kehidupan. Baik, kita lihat ayat ni. Ayat cerita uban di dunia sebelum uban di akhirat. Itu ayat tu dalam surah Ar-Rum. Boleh buka sendirilah kalau para jemaah ada mushaf di depan tu. Hari ni tak ada Ustaz Rusdan tak hadir untuk buat present. Tak apa, kita buka surah Ar-Rum, muka surat 410. Muka surat 410 ayat yang ke-54. Muka surat 410 ayat 54 surah Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah Ta'ala dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan yang lemah. Kamu dalam keadaan sangat lemah. Ketika lahirnya seorang anak, dia tak boleh buat apa-apa.
sebab masih sangat lemah. Tak boleh berjalan sendiri, semua kena diuruskan oleh orang lain. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada lemah itu menjadi kuat. Bila dah semakin meningkat umur, maknanya dah setahun, 2 tahun, semakin kuat, dah boleh berjalan. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kamu, selepas kamu kuat, kembali menjadi lemah. Dulu kita lemah, lemah, tak boleh buat gapo, orang kena uruskan belaka. Kemudian bila dah meningkat dewasa, kita ada tenaga, kita boleh berjalan, boleh ke sana sini, alhamdulillah, sampai satu masa badan kita menjadi lemah. Tak cekak dah. Kelantan kata dia tua, tak cekak dah, tak gerak duduk dah. Tak boleh buat gapo dah. Nak bawa diri pun tak gerak dah. Pun tak larat dah. Tak gerak, tak larat dah. Dan satu lagi Allah Ta'ala sebut wasyaibah di situ. Mim ba'di quwwatin, selepas kuat, dha'fan menjadi lemah kembali, wasyaibah beruban. Ini adalah suatu yang perkara yang dipanggil sunnatullah. Inilah sunnatullah yang Allah Ta'ala tentukan untuk kehidupan manusia di atas muka bumi sampai satu masa kita ni akan mengalami proses ini. Bila dah tua, beruban. Kalau dah ada uban, apa hukumnya mencabut uban? Ada setengah tu, ada uban sedua, panggil anak tu cabut uban. Al-Imam An-Nawawi menyebut hukumnya makruh. Ada pendapat kata, ialah sebab ada hadis yang melarangnya, ya. Daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, Nabi kata la tantifu asy-syaib fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Jangan kamu cabut ubanmu. La tantifu asy-syaib. Ada ulama memahami larangan jangan cabut tu kepada karahah, makruh. Jadi kalau ada uban tak payah nak cabut lah. Sebab di hari kiamat dia menjadi nur, cahaya bagi seorang muslim. Itu cerita uban di dunia, menggambarkan orang tu dah tua. Ada satu hadis yang lain Nabi sebut, min ijlalillah, di antara tanda keagungan Allah, ialah Allah Ta'ala suruh kita ikram zi asyaibatil muslim, untuk kita memuliakan orang Islam yang sudah beruban. Itu di antara tanda kita mengagungkan Allah, itu Allah Ta'ala suruh kita memuliakan orang tua, khususnya orang yang dah beruban. Digambarkan tua tu ialah dalam bentuk kalimah asyaibah, asyaibatil muslim, orang yang sudah beruban tetapi muslim lah, orang Islam. Baik, kembali kepada cerita beruban, anak-anak beruban di hari kiamat. Ada satu surah ni soalan teka-teki, siapa boleh jawab boleh buka mic lah. Ada satu surah Nabi kata surah ini menyebabkan aku beruban. Surah ini dan ayat-ayat menyebabkan aku beruban. Siapa tahu? Surah Hud. Ya. Surah Hud. Ya, alhamdulillah. Betul, surah Hud. Surah Hud ni surah yang ke-11 dalam susunan surah dalam Quran, surah yang ke-11, surah Hud. Kenapa Nabi sebut syayyabatni Hudun wa akhawatuha? Hud, surah Hud telah mengubankan aku dan juga ayat-ayatnya yang lain. Sebab dalam surah Hud terdapat satu ayat yang Nabi rasa sangat berat untuk dia, bukan tak boleh buat, tapi rasa berat. Perintah itu, iaitu perintah untuk istiqamah. Merujuk pada ayat 112 dalam surah Hud, muka surat 234. Comel nombor tu. Surah Hud, muka surat 234. Itu pada ayat 112. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka hendaklah engkau istiqamah. Di sini perintah yang Nabi rasa berat yang dia kata syayyabatni Hudun, menjadikan aku ni beruban oleh surah Hud dan juga ayat-ayat yang lain, kerana perintah istiqamah. Istiqamah ni mana kena konsisten, tetap pendirian. Maknanya kena berterusan. Macam contoh kita beramal, banyak pun, sikit pun tak apa, tak semacam banyak, tapi yang pentingnya istiqamah. Belajar pun sama juga. Ada orang boleh istiqamah, alhamdulillah, tapi payahlah kalau orang tu tak boleh istiqamah, sekejap ada, sekejap tak ada. Kita beramal pun sama juga. Masa rajin kita bacalah Quran,
Rasanya kita buka lah kitab, masa malah langsung kita tak buka. Jadi payah istiqamah ni, payah. Jadi kita kena sentiasa berdoa supaya Allah Ta'ala jadikan kita mampu untuk istiqamah dan iltizam apabila kita melakukan sesuatu kebaikan. Sama seperti apa yang Nabi pesan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Amalan yang Allah Ta'ala sukai, amalan yang kita buat secara berterusan. Buat sokmo-sokmo. Orang Kelantan kata sokmo-sokmo. Terengganu pun sebut sokmo-sokmo juga. Sokmo-sokmo ni buat secara berterusan. Wa in qalla, sekalipun amal tu sedikit. Ini yang penting, istiqamah. Alhamdulillah, untuk kuliah tadabbur kita saya perhati kebanyakan yang masuk lah kalau dalam Google Meet link pertama ni hampir-hampir orang yang sama aja. Alhamdulillah, istiqamah. Sebab kalau sesiapa yang lambat untuk tekan untuk masuk, nanti bila dah penuh limit 250 dah tak boleh masuk, kena masuk link yang kedua atau kena tengok dalam YouTube dan FB. Jadi alhamdulillah kita masih boleh istiqamah. Yalah, kalau sempat pun mungkin sampai Sabtu minggu depan. Sebab Ahad minggu depan 3 Oktober tu dah buka sekolah dan kita tak boleh teruskan lagi macam biasalah sebab saya kena pergi sekolah. Jadi istiqamah, yang pentingnya istiqamah. Baik. Kita kembali kepada ayat yang cerita anak-anak beruban pada hari kiamat. Itu gambaran yang disebut dalam ayat tu. Syayyabat apa dia? Yaj'alul wildana shiba. Yang ni kerana begitu dahsyatnya goncangan, gegaran, getaran dan huru-hara hari kiamat. Dan ketika itu Allah Ta'ala berfirman kepada Adam ataupun Nabi Adam, utuslah rombongan ke neraka. Ib'as satu ba'san. Ba'san ni bawa satu rombongan untuk ke neraka. Adam menjawab berapa ramai? Iaitu daripada seribu orang manusia, seramai 999. Tis'ah wa tis'un wa tis'umi'ah. 99 tambah 900. 999. Tis'umi'ah 900. Kemudian tis'ah wa tis'ina 99. 999. Itu bilangan ke neraka. Atas 1000, seorang saja ke syurga. Satu saja ke syurga. Wahid ilal jannah. Lebihnya yang baki 999. Ni bukan nombor telefon kecemasan ni 999. Ini nombor nak beritahu jumlah yang ke neraka 999, satu saja ke neraka, ke syurga, satu saja ke syurga. Ini setelah semualah, semua bukan kata umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tapi meliputi umat manusia seluruhnya. Jadi hari itu hari yang sangat mencemaskan, dan masing-masing cari perlindungan supaya selamat. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya. Allah Ta'ala menggambarkan langit pecah. As-sama' munfatirun bih. Ingat, langit pula pecah belah. Kata Hasan Basri dan Qatadah, yakni akibat dahsyat dan ngerinya peristiwa hari kiamat, langit menjadi pecah. Digambarkan pecah tu munfatirun, yakni infatarat. Ataupun dalam ayat lain idza samaa'un fatarat, dalam bentuk fi'il madhi, ataupun idza samaa'un syaqqat, insyaqqat pun pecah juga, terbelah juga. Baik, di antara ayat yang menggambarkan keadaan semasa langit pecah, kita boleh rujuk dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman yang saya dah tulis dalam kita punya info untuk intisari ayat kita hari ini, iaitu langit pecah dan menjadi warna kemerahan berminyak seperti sekuntum bunga mawar. Sekuntum bunga mawar. Kena sebut elok-elok, kalau buat berlagu jadi tajuk lagu pula. Sekuntum bunga mawar. Lagu zaman-zaman dululah. Sekuntum bunga orkid tak ada pula. Sekuntum bunga mawar. Sebenarnya ada kisah menarik di sebalik warna merah mawar tu. Digambarkan berminyak. Baik. Hadis yang disebut berhubung dengan peristiwa hari kiamat langit menjadi pecah tu, kita boleh lihat dalam tafsiran ayat
ayat yang ke-37, muka surat 532. Muka surat 532 surah Ar-Rahman ayat 37 yang berbunyi فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ, maka apabila langit pecah terbelah. Insyaqqat itu infatarat, pecah terbelah. Fakanat, maka adalah langit itu menjadi wardah. Wardah ni maknanya bunga mawar. Wardah bunga mawar. Istimewa bunga mawar ada disebut dalam Quran ya. Setahu saya bunga-bunga lain tak ada pula disebut. Ada disebut bunga mawar. Kalau ayat-ayat lain hanya menyebut di muka bumi ini, atas muka bumi ini ada tumbuh-tumbuhan yang min kulli zaujim bahij, sesiap jenis bentuk tumbuh-tumbuhan yang indah. Itu umumlah indah, pokok kayu, pokok bunga. Tapi untuk bunga mawar, bunga ros, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 37, wardah. Nak menggambarkan pada hari berlakunya kiamat, langit bertukar menjadi seperti merah mawar, berkaddihan. Ad-dihan pada ad-duhnu, berminyak. Macam kereta apa dia, pernah tengok kereta, tak ingat kereta gapo kereta Mywi, dia ada warna merah metalik tu. Merah nyala, merah nyela, merah merah, kalau kata merah merah, merah menyala, yang berkilauan. Itu situasi yang berlaku pada hari kiamat ketika langit pecah. Memang luar biasalah, sebab benda tu belum pernah berlaku lagi. Dan dia akan berlaku pada hari kiamat nantilah. Baik, dalam tafsir Ibn Katsir antaranya dia disebut ialah kata Hasan Basri ni. Saya petik pendapat Hasan Basri, dia kata takunu alwanan, adalah langit itu pelbagai warna. Pelbagai warna. Takunu kalauni al-baghdah al-waridah. Jadilah ia seperti warna seekor bagal yang mungkin dia ada warna pelbagai. Ataupun ia menjadi kalmuhli, seperti cairan tembaga yang ada campuran dengan minyak, berminyak. Yang berminyak, mana warna yang merah. Kemudian kata Qatadah ni, ini di antara yang dikemukakan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ni lah. Ayat 37 surah Ar-Rahman, kata Qatadah, pada hari itu langit menjadi khadra, kehijauan. Kemudian warnanya, langit pada hari ini ianya khadra, kehijauan. Kemudian pada hari itu launuha ilal humrah, dia bertukar menjadi merah, yang mana dia ada pelbagai warna, dia boleh berubah-ubah. Tapi ketika langit pecah, itulah digambarkan dalam ayat ni seperti wardah mawar. Setahu saya lah, mawar ni dia ada warna merah, ada juga bunga ros warna putih. Warna putih, warna kuning ada tak? Warna kuning. Tak pasti pula warna kuning, tapi adalah pelbagai warna kuning. Ya, ada warna kuning. Ada. Ada bunga ros, ada warna kuning, warna putih, dan biasanya warna merah lah. Bunga ros warna merah, warna yang menyala. Itu gambaran warna langit yang pecah pada hari kiamat yang disebut dalam ayat ni. Satu lagi dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala menyebut bahawa langit itu dia akan gulung atau dia akan lipat. Pada ayat di akhir surah Al-Anbiya, muka surat 331 ayat 104. Yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub. Ayat ni kalau orang tak biasa baca ni kena berhati-hati sebab banyak sabdu. Banyak sabdu. Jadi kalau tak cukup sabdu tu hilang satu huruf. Yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub. Katayyis sijilli lil kutub, seperti melompat-lompat pula. Katayyis sijilli lil kutub. Ingatlah pada hari di mana kami menggulung langit. Langit digulung. Itu peristiwa yang berlaku pada hari kiamat, seperti gulungan
lembaran pada kertas. As-sijil ini lembaran catatan yang ada pada buku. Al-kutub, buku-buku. Kan buku ni dia ada ketah-ketah layan-layan yang kemudian satu demi satu kita gulung. La haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala Maha Kuasa, langit yang besar tu digulung. Kemudian apa yang berlaku sebab tu adalah kehancuran di mana langit tu dah tak ada dah. Kerana langit ni akan ditukar dengan langit yang lain. Janji langit akan pecah. Dan perkara ini akan berlaku kana wa'duhu maf'ula. Dan adalah ini suatu janji yang pasti berlaku. Janji akan berlaku perkara ni. Berlakunya perkara ni satu janji yang pasti di sisi Allah. Maknanya kita tak boleh nak mengelak daripadanya. Semua kita akan melalui perkara ini. Cuma kita hanya mampu beramal, sentiasa berdoa, minta Allah Ta'ala jaga kita daripada apa-apa kesusahan di akhirat. Antaranya Nabi sentiasa memberi motivasi kepada kita. Antaranya Nabi kata, man nafasa an mu'minin, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang tolong melepaskan seorang Muslim daripada salah satu kesusahan di dunia, maka Allah Ta'ala akan lepaskan si hamba itu daripada salah satu kesusahan di akhirat. Kita tolong orang yang susah di dunia, di akhirat nanti Allah Ta'ala tolong kita. Kita tolong dia yang di dunia itu mungkin tak seberapa, kesusahan dia tu kecil ya, bukannya besar sangat pun. Tapi dengan sebab itu, Allah Ta'ala tolong kita di akhirat nanti, dan sudah tentu kesusahan di akhirat jauh lebih besar berbanding dengan kesusahan di dunia. Jadi kalau kita ada kemampuan nak tolong orang susah, kita tak boleh berkira-kira lah. Berkira. Kadang-kadang kita ni berkira, kita kata nak tolong apa, dia tak ada cara kat aku, dia tak tolong aku. Kita fikir gitu. Kita tolong orang, nanti orang tolong kita dulu. Kita tak boleh gitu, kita kena fikir bila kita tolong orang, kita bantu dia, Allah Ta'ala akan tolong kita. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tolong kita daripada kesusahan di akhirat. Lebih-lebih lagi kita bantu tolong orang yang berhajat kepada panduan ilmu. Dia tak boleh nak contohnya tak boleh nak beramal, tak boleh nak bawa panduan hidup dia macam mana, sebab dia tak ada ilmu agama, tak ada nasihat-nasihat agama, tak ada. Jadi kita yang tahu, kita kena kongsi ilmu agama, nasihat-nasihat agama supaya orang tu nampak jalan untuk dihidup di dunia. Dan itu satu pertolongan yang sangat berharga berbanding dengan pertolongan dalam bentuk kebendaan. Kalau kita setakat tolong benda, dia bersifat sementara. Tapi kalau kita bantu dalam bentuk ilmu agama, kata-kata nasihat, maka dia satu ganjaran pahala yang besar. Yang Nabi kata, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang kita buat adalah sedekah, dikira pahala. Termasuklah al-kalimatut tayyibah, perkataan yang baik, nasihat yang baik, teguran yang baik. Semua adalah pahala dan memberi pulangan yang menguntungkan untuk kita di akhirat nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita pergi pada ayat yang terakhir, ayat 19 untuk kita renungi pada hari ini, pagi ini. Inna hadhihi tazkirah. Inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya ini semua adalah suatu peringatan. Apa yang disebut dalam ayat ni tentang azab di hari akhirat, tentang kedahsyatan di hari kiamat adalah suatu tazkirah, suatu peringatan. Tazkirah ni kita dah biasa guna sangat dah. Ingat masa saya belajar sekolah dulu tahun 70-an, kita tak pernah dengar pun tazkirah, kecuali bila kita baca Quran. Tapi tazkirah sekarang ni dah jadi perkara yang sangat familiar lah, kita dah biasa guna dah. Kadang-kadang di sekolah-sekolah dan radio pun ada slot tazkirah, dalam TV pun. Sebab kita dah guna kalimah tu dengan sebutan asalnya dalam bahasa Arab, itu tazkirah. Itu peringatan. Dan Quran ini diturunkan memang untuk memberi peringatan kepada manusia. Kita lihat dalam ayat di awal surah Taha. Apabila turun ayat dalam surah Taha, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Taha.
Surah Toha ni kena baca dengan Toha, jangan baca dengan Toha. Ada setengah tu dia kata, dah Toto lah. Kalau huruf ho baca ho lah, Toha. Toha sungguh lah. Toha ni kalau bahasa Kelantan, Toha tu mana cetik. Tempat air yang cetik. Bukan Toha, Toha. Lepas tu penting belajar Quran ni kena ada guru yang bimbing kita. Walaupun kita dah kenal huruf, kita dah tahu hukum tajwid, so kita kena ada guru yang terus guide, yang boleh bimbing kita. Jadi tak boleh baca Toha, bacanya Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran ke atas engkau ya Muhammad untuk menyusahkan kamu. Quran dengan segala hukum hakamnya, dengan segala perintah Allah, dengan segala larangannya, apa-apa peringatan dalamnya, bukan nak menyusahkan Nabi, bukan nak menyusahkan kita, illa melainkan diturunkan ia sebagai tazkirah. Tazkirah, peringatan bagi siapa? Liman yakhsha, bagi sesiapa yang takut. Yani liman yakhshallaha, bagi sesiapa yang takut kepada Allah. Maknanya, peringatan dalam Quran ni hanya berkesan dan berguna untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Hanya berkesan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Puan-puan ini minta tolong tutup kamera ya. Puan ini Hasan, okey. Quran adalah sebagai tazkirah, peringatan bagi sesiapa yang takut kepada Allah. Maknanya orang yang tak ada sifat takut ataupun tak berusaha membina rasa khauf, takut kepada Allah, walaupun dia dengar Quran, walaupun mungkin dia faham Quran macam orang Arab. Orang Arab pun dia faham lah sebab Quran ni bahasa Arab. Kita mungkin orang Melayu ni kita kena belajar bahasa Arab dulu baru kita faham. Orang Arab dia faham, tapi bukan semua orang Arab yang dengar Quran tu terkesan. Kita lihat di negara Mesir, di Palestin, di Lebanon ada Arab Kristian. Jangan para jemaah duk ingat kalau orang Arab semua Islam, tak. Tanyalah kawan-kawan kita, rakan-rakan yang pernah belajar di Universiti Al-Azhar di Mesir. Ramai orang-orang Arab Mesir yang Nasara, yang Kristian. Adakah mereka tak pernah dengar Quran? Adakah mereka tak pernah baca Quran? Mereka pernah dengar, bahkan mereka lebih faham daripada kita sebab Quran bahasa dia. Tapi itulah, bila dah tak ada sifat takut kepada Allah, mereka tak mahu ikut jalan kebenaran, nak ikut agama yang diwarisi oleh keluarga mereka, maka mereka terus dengan agama asal mereka. Jadi tazkirah, peringatan dalam Quran hanya berkesan kepada orang yang ada sifat takut kepada Allah. Sifat takut ni dikaitkan dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya hanya innama tu adatul hasri, hanya yang ada sifat takut kepada Allah orang-orang yang berilmu. Itu pentingnya ilmu. Bukan sekadar untuk beramal, tapi untuk membina rasa takut. Kita memohon kepada Allah ilmu yang benar. Kita berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak berguna. Antara dalam doa yang biasa kita baca, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada doa yang tidak memberi manfaat. Wa min qalbil la yakhsha', berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Apa dia lagi? Wa min nafsil la tashba', daripada jiwa diri yang tak pernah merasa kenyang, tak pernah merasa cukup dengan dunia. Termasuk kita berlindung dengan wa min ainil la tadma', daripada mata yang susah nak menitiskan air mata. Maknanya mata yang, hati yang keras, susah nak menangis kerana takutkan Allah. Jadi salah satunya kita minta berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa kepada rasa takut kepada Allah. Kerana takut itu syarat bagi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, dia memberikan takrifan takwa, iaitu al-khauf minal jalil, wal-ridha bil qalil, wal-amalu bit tanzil, wal-isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu ialah ada rasa takut kepada Allah, redha dengan rezeki yang sedikit, beramal dengan Quran yang diturunkan, dan bersedia untuk menghadapi hari yang jauh perjalanannya menuju Allah di akhirat nanti. Jadi kalau orang tu insya-Allah ada sifat beriman, bertakwa, dia sentiasa belajar, dia sentiasa beramal, menjaga imannya supaya dalam keadaan baik. Sebab iman kita ni dia ada naik turun, kena faham. Iman kita ni dia kadang-kadang yazid, dia bertambah, kadang-kadang yanqus, berkurangan.
Kadang-kadang dia yas'ad, dia naik, kemudian yanzil, dia turun. Ada naik turun lah, ada pasang surut. Bergantung kepada usaha kita. Kalau kita belajar, kita tambah ilmu, kita tadabbur Quran, kita faham, kita beramal, kita rasa lebih dekat dengan Allah, kita rasa kita ni banyak dosa, kita bertaubat, insya-Allah iman kita akan terpelihara dan meningkat. Maka insya-Allah dengan cara tu ayat-ayat Quran yang kita pelajari terus akan menjadi suatu tazkirah, peringatan bagi kita, iaitu faman syaa, akhir sekali faman syaa, sesiapa yang mahu untuk menjadikan Quran tu tazkirah baginya, nescaya ittakhadha ila rabbih sabila, dia akan mengambil suatu jalan untuk dia menuju kepada Tuhannya. Jadi orang yang tak terkesan dengan tazkirah daripada Quran, dia tak akan fikir untuk ambil suatu sabilan, jalan untuk dia menuju kepada Allah. Faman syaa, sesiapa yang mahu, nescaya dia mengambil suatu sabilan. Sabilan maknanya tariqan, jalan, untuk dia menuju kepada Tuhan. Jalan itu adalah dengan bil iman wa ta'ah, dengan keimanan dan ketaatan. Jalan tu dah ada, tapi kita kena berusaha untuk berada di atas jalan itu, yang dikatakan jalan yang lurus, ala siratim mustaqim. Sebab itulah bila diturunkan ayat di awal surah Yasin, Allah Ta'ala dah bagi jaminan, engkau ya Muhammad termasuk di kalangan Rasul berada di atas jalan yang lurus. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul ni dipilih oleh Allah, dan sudah tentu mereka ni orang yang paling beruntung, bertuah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Adapun kita orang biasa ni, kita kena berusaha untuk belajar, untuk beramal, supaya dengan cara itu kita telah memilih suatu jalan untuk menuju kepada Allah dan selamat sampai ke sana. Antaranya dengan belajarlah. Kan Nabi SAW dah beritahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, sesiapa yang melalui suatu jalan untuk dia mendapatkan ilmu, untuk dia mencari ilmu. Tak kira lah sama ada belajar di masjid ke, dengar kuliah dalam YouTube ke, ikut live dalam FB ke, ataupun dalam Google Meet. Yang pentingnya dia ambil satu jalan untuk dia menambahkan ilmu, maka menjadi sebab sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala permudahkan untuknya satu jalan yang menyampaikan dia ke syurga Allah. Dan inilah sesuatu yang terbaik untuk kita pilih dalam hidup kita. Alhamdulillah. Jadi saya buka untuk persoalan, kalau ada soalan. Dah 7.30 ni. Silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Dari mana tu? Siapa dia? Puan Aisyah dari Terengganu. Okey. Semalam kan yang nak tanya yang berbalik semalam kan ada Ustaz beritahu tentang surah-surah yang menjadi dalil kan untuk kita beramal. Jadi saya nak tanya macam mana pula dengan kita beramal dengan amalan-amalan Rasulullah. Macam saya dengar lah macam Rasulullah sebelum tidur amalan dia baca surah Sejadah, surah Tabah katanya, tapi macam tu tak adalah dia nak sebut apa fadilatnya. Tu macam mana? Lepas tu macam mana Ustaz yang kita disuruh berselawat sebanyak pada hari Jumaat macam hari ni? Okey, itu je soalan saya, wallahu a'lam. Baik, berhubung dengan surah yang kita kongsi semalam, memang surah ni kita boleh beramal semua, mana-mana surah pun. Cuma yang saya sebut semalam tu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam Al-Manal Al-Munif, beberapa surah-surah yang diketahui kesahihan riwayat tentang fadilatnya, Tapi surah-surah yang kita tak ketahui fadilatnya ataupun fadilat tu tak sabit dengan riwayat siapa, boleh kita amalkan juga, tak ada masalah. Kita kena faham bila kita baca Quran, kita tak boleh diskriminasi, tak boleh pilih kasih. Maknanya kita kena baca semualah. Baca semua. Cuma kalau kita tak mampu nak baca semua, kita kena ada beberapa surah pilihan yang diketahui ada fadilatnya.
Contohnya pada hari Jumaat yang utamanya kita baca surah Al-Kahfi. Ada hadis yang sebut man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah adha'a lahun nur ma bainal jum'ataini. Sesiapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya dia akan disinari dengan cahaya antara dua Jumaat. Antara Jumaat ini dan minggu depan. Kemudian dibaca pula minggu depan dan minggu selepasnya. Jadi itu kelebihan surah Al-Kahfi, khusus dibaca pada hari Jumaat. Hari lain boleh juga nak baca, tak ada masalah. Kemudian adalah riwayat yang sebut tentang kelebihan baca Yasin pada hari Jumaat. Ada, tapi hadis tu tak kuat lah. Sebab hadis tentang Yasin tu dia banyak versi. Setiap sesuatu tu contohnya ada hati. Likulli syai'in qalban. Sesuatu ada hati dan wa qalbul Quran adalah Yasin. Sebenarnya sanad tu tidak kuat. Bukan tak boleh beramal, boleh. Tetapi yang lebih utama kalau hari Jumaat adalah surah Al-Kahfi. Baik. Kemudian surah Taba boleh untuk yang disebut boleh. Kata Abdullah bin Mas'ud, satu asar, satu surah yang para sahabat mengamalkannya sebab dia boleh menjadi mani'ah min azabil qabri, boleh mencegah daripada azab kubur. Jadi atas riwayat yang sampai kepada kita, maka kita menaruh sangkaan baik dengan amalan kita tadi, insya-Allah kita dapat kelebihannya. Kita amal surah Al-Mulk, tabarakallazi, kita pelihara daripada azab kubur, kesusahan di alam kubur. Kemudian yang jelas sahihnya ayat kursi, baca ayat kursi dipelihara daripada gangguan syaitan. Untuk tidur malam, untuk tidur malam, maklumat pada semua jemaah. Daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia biasanya kata Aisyah, hari ni Ustaz Roshidan tak ada, kalau dia ada boleh dia tulis mata hadis ni. Aisyah kata Nabi ni la yanamu, Nabi tidak tidur sehingga Nabi baca dua surah ni. Nabi baca dua surah, itu surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni juzuk yang ke-15. Satu lagi surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar dalam juzuk yang ke-20, 23, akhir 23, dah dekat juzuk 24. Jadi kalau kita tak mampu nak baca dua-dua surah, kita baca salah satu, ataupun pada malam-malam tertentu yang kita boleh baca, kita bacalah. Sebab selain daripada tu ada lagi lah sebelum tidur ayat kursi, dua ayat akhir surah Baqarah, 3 kul dan doa-doa tertentu. Kalau surah Al-Mulk dan surah apa tadi, surah Taba tu sebenarnya tidak khusus malam, bila-bila pun boleh baca. Cuma berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, katanya sebelum tidur Nabi baca surah Al-Isra. Dalam riwayat itu dia sebut surah Bani Israel. Surah Bani Israel itu surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Saya terlupa bawa pen tadi. Soalan kedua tadi tentang apa tadi? Hari Jumaat. Ya, hari Jumaat ni betul. Hari Jumaat kita disuruh membanyakkan selawat. Ada hadis yang menyebut Nabi suruh kita berselawat. Inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Nabi kata hari yang paling utama hari Jumaat, maka fa'aksiru fihi minas salati alayya, atau fa'aksiru alayya minas salati fihi. Hari yang paling utama adalah hari Jumaat, maka Nabi kata perbanyakkanlah selawat. Hari lain pun berselawat juga, perbanyakkanlah selawat kepada baginda. Sebab Nabi kata fa inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kamu akan dibentangkan kepadaku. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta. Bagaimana selawat itu akan sampai padahal kamu sudah hancur luluh, mana kamu dah lama dah meninggal nanti. Kamu dah tak ada dah. Nabi kata, Allah Ta'ala haramkan kepada bumi, innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Allah Ta'ala haramkan kepada bumi makan jasad para nabi. Mana nabi-nabi dan rasul, walaupun mereka dah meninggal, jasad mereka tidak hancur. Dan setiap kali kita berselawat, kita memberikan ucapan salam kepada Nabi, selawat salam tu sampai dan Nabi tahu. Ada hadis lain sebut, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta uradda alaihi salam. Tak ada seorang pun yang mengucapkan salam, termasuk selawat. Biasa kita sebut salam ni salingnya selawat lah. Tiada seorang pun yang mengucapkan selawat dan salam kepadaku, melainkan Allah Ta'ala akan kembalikan kepadaku ruhku. Adalah perbincangan ulama tentang hadis ni. Sehinggalah aku dapat menjawab salamnya. Jadi hari Jumaat memang sabitlah dalam hadis bahawasanya kita digalakkan membanyakkan selawat kepada baginda di samping hari-hari lain. Semoga kita mendapat berkat atas
amalan yang kita lakukan, bacaan Quran kita, selawat kita, zikir kita, solat kita, alhamdulillah. Soalan berikutnya. Assalamualaikum. Ghazali. Salam. Apa dia lah? Siapa dulu ni? Puan Cik Ghazali. Terima kasih. Terima kasih. Jelas dah. Sikit ni pasal Ya, ya. tentang orang bukan Islam ni nak masuk Islam ni. Ya. Dia dapat hidayah dulu daripada Allah ataupun dia kena usaha dulu baru dapat hidayah. Dan juga tentang orang Islam sendiri yang tak, apa ni kata orang, tak berapa Ambil berat dakwah. Islam sangat ni. Jadi tentang tazkirah tadi kan yang mana dulu? Allah bagi hidayah pada dia dulu ataupun dia kena usaha dulu baru Allah bagi hidayah? Itu Ustaz, soalan Ya, saya. terima kasih Encik Ghazali. Baik. Tentang hidayah untuk orang kafir. Sebenarnya hidayah ni secara umum Allah Ta'ala dah bagi kepada semua manusia. Dalilnya kita boleh lihat dalam surah Asy-Syamsu tu. Allah Ta'ala bersumpah dengan banyak objek yang ada di alam ni. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha. Akhir sekali Allah Ta'ala bersumpah dengan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa manusia dan penyempurnaannya telah Allah Ta'ala ilhamkan. Ilham tu Allah Ta'ala dah bagi hidayah sebenarnya. Hidayah sama ada manusia tu nak pilih fujuraha wa taqwaha, jalan kejahatan, jalan ketakwaan. Jadi setiap manusia dengan fitrah yang ada padanya, dengan akal, dengan pandangan mata hati yang bersih, dia boleh tahu baik buruk, dia boleh kenal. Dia ilhamkan kepada manusia fujuraha wa taqwaha. Lalu diutuskan Rasul, datangnya pendakwah, diturunkan kitab, diberi kepada manusia mata yang mereka boleh melihat dengannya, telinga boleh mendengar. Tiba-tiba manusia mengatakan, oh tak sampai lagi hidayah, tak sampai seru lagi, petunjuk belum sampai. Kita mengatakan alasan itu tak betul. Hidayah dah sampai secara umum. Cuma yang bila orang tu dia terima Islam, orang kafir yang terima Islam, maka kita kata telah sampai kepadanya hidayah taufik. Hidayah taufik. Jadi hidayah tu dah sampai. Juga boleh lihat dalam ayat kedua surah Al-Insan, inna hadainahus sabil. Inna hadainahus sabil. Sesungguhnya kami telah beri hidayah kepada hu tu merujuk kepada Al-Insan. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ini cerita tentang asal manusia dan penciptaannya. Kemudian Allah Ta'ala beritahu ayat ketiga, inna hadainahus sabil. Sesungguhnya kami telah tunjukkan. Hidayah ni petunjuk. Kami tunjukkan untuknya jalan. Jadi manusia itu pilih sendirilah. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada dia memilih untuk jadi orang yang bersyukur ataupun yang kufur. Jadi kalau dia pilih kufur tu salah dia lah. Jadi tidak munasabah dia mengatakan memang dia kena usaha untuk cari hidayah. Tapi usaha berdasarkan kemampuan yang telah diberikan. Itu akal yang dia boleh berfikir, ilmu yang dia boleh cari. Kemudian tinggal lagi, ialah kita kata ini hidayah ni susah lah kita nak bincang. Sebab ini hidayah taufik ni adalah hak Allah. Kalau kita masuk dalam bab hidayah taufik, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau yang Muhammad tak dapat beri hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah dia yang beri hidayah taufik kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ialah hidayah taufik Allah Ta'ala bagi, tapi sebenarnya ada kaitan dengan usaha manusia tu. Termasuk orang Islam sendiri. Kalau orang Islam tu tak istiqamah. Tadi kita bicara bab istiqamah. Kalau dia tak istiqamah, tidak mustahil Allah Ta'ala tarik hidayah tu. Sebab itu penting sentiasa kita ulang doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan ataupun ditarik daripada hati kami ni hidayah setelah engkau beri hidayah kepada kami. Engkau dah beri hidayah, tiba-tiba ditarik. Ya Allah, janganlah. Ada ulama mengatakan ayat ini berkenaan dengan saat kematian. Ya Allah, janganlah ditarik hidayah ketika kami hampir dengan kematian. Semoga kita boleh mati dalam keadaan baik, keadaan kita beriman dan mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi hidayah itu kita kena usahakan. Allah Ta'ala yang beri, dia uji kita. Sama ada orang tu belum Islam atau dia dah Islam, maka dia kena fikir. Kena fikir. Antara ayat yang saya rasa ada kaitan dengan soalan Cik Ghazali tadi, ayat dalam surah Fatir. Apabila orang-orang kafir dalam neraka menjerit, minta supaya mereka dikembalikan ke dunia, supaya mereka dikeluarkan daripada neraka. Mana surah Fatir. Maka Allah Ta'ala beritahu dalam surah tu,
Awalam nu'ammirkum. Awalam nu'ammirkum. Kalau nak rujuk boleh lihat muka surat 438 ayat 37 surah Fatir. Orang-orang kafir dan mereka berteriak wahum yastarikhuna fiha. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka ini sebab kami mahu melakukan amalan yang soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Bukan amalan yang dahulu kami buat. Dulu buat amalan yang tidak soleh. Allah Ta'ala tanya, awalam nu'ammirkum. Tidakkah kami telah beri umur kepada kamu? Umur. Kamu dah hidup lama dah. 60, 70, 80 tahun. Yang mana cukuplah dengan tempoh kamu hidup tu, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Sudah cukuplah untuk memberi peringatan bagi sesiapa yang mahu mengambil peringatan. Kalau bahasa Kelantan kak, dia kata gana. Kalau nak khabar boleh khabar lama dah. Kalau nak sedar-sedar lama dah. Tapi dah tak khabar-khabar juga, tak sedar-sedar juga, tak insaf juga, sampai mati nak kata macam tu, itu masing-masing tanggung sendirilah. Allah Ta'ala beritahu, dah diberi kepada seseorang tu umur yang dah dikira cukup dah. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Yang mana kalau orang tu nak ambil peringatan, nak sedar, nak insaf, dah cukup dah. Wa ja'akumun nazir, dan telah datang kepada kamu Rasul yang memberi peringatan. Jadi alasan apa lagi? Alasan kata nak tak sampai hidayah itu alasan yang tidak munasabah. Sebab orang tu orang yang sihat akalnya dan dia boleh berfikir, boleh melihat, boleh mendengar. Wallahu alam. Ada soalan lain? Okey, boleh lagi sebab kita waktu 7.42 je. Mana ni? Tak. Ya, Puan Nasmi. Saya nak tanya ni pasal puasa sunat. Puasa sunat. Puasa sunat kan kita ada puasa Isnin Khamis, lepas tu kita ada puasa hari putih, puasa Arafah, puasa sunat Muharram. Jadi saya nak tanya, ni puasa saya pernah dengar lah, puasa Nabi Daud. Ya. Ustaz, puasa Nabi Daud ni selang sehari. Bagaimana pandangan Ustaz dengan puasa puasa Nabi Daud tu dah banyak kali kita sebut, ada dalam hadis yang sahih. Nabi sebut bahawa afdalus siyam siyamu Daud. Puasa yang utama adalah puasa Nabi Daud. Maksudnya puasa sunat yang utama, yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Adalah dia berpuasa sehari, berbuka sehari. Maknanya selang-seli, tapi jaranglah orang kita mampu buat gitu. Tak? Ya. Saya pun mengaku saya pun tak mampu sebab kita pun sebab masih bekerja memang tak mampulah. Kalau kita boleh buat, alhamdulillah. Dia paling kurang pun kalau kita boleh lakukan, ya sebagaimana Nabi beri wasiat kepada Abu Hurairah, paling kurang pun puasa 3 hari dalam sebulan, puasa sunat 3 hari, ataupun puasa Isnin Khamis. Maknanya kita berpuasa sunat ni mengikut kadar kemampuan kita. Kita tak boleh paksa. Dia ada satu cerita, ada seorang sahabat tu dia terlalu excited nak puasa sunat. Puasa-puasa lama tak jumpa Nabi, sekali dia mai jumpa Nabi, tengok badan dia kuruh. Nabi kata, kenapa jadi begini? Oh, dia kata sebab dia banyak berpuasa. Jadi tak boleh begitu ya. Tak boleh begitu. Kita boleh nak berpuasa tapi jangan tak ambil kira banyak faktor lain. Sebab itu ada hari-hari yang ulama kata makruh. Macam kita tak boleh berpuasa hari, tak digalakkan berpuasa pada hari Jumaat. Antara hari. Sebab ada satu hari bila isteri Nabi Juwairiyah nak puasa hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Lalu Nabi tanya Juwairiyah, dia kata, semalam kamu puasa tak? Semalam tu hari Khamis, tak puasa. Esok mu nak puasa, esok hari Sabtu, tak? Kalau begitu Nabi kata, tak payah puasa lah. Sebab apa? Sebab hari Jumaat kita nak bagi peluang kepada diri kita, kita nak baca Quran, kita nak berselawat, kita nak buat banyak amalan lain. Jadi kalau kita puasa, mungkin kita tak larat. Kita lapar, kita rasa cepat letih, kita rasa mengantuk. Jadi mungkin baca Quran surah Kahfi. Saya kadang-kadang kalau malam mengantuk, saya tak berani baca surah Kahfi. Surah Al-Kahfi ni maknanya gua. Nanti isteri saya kata, surah Kahfi nak baca ngantuk-ngantuk ni takut masuk gua, tak tubik-tubik gua. Baca surah Kahfi, sampai ayat 50-60 ngantuk jenera. Maknanya masuk gua tak keluar-keluar. Maksudnya kita dah, kita baca surah Kahfi tak sempat habis. Yeah. Jadi sebab tu kalau kita berpuasa, pastikan macam tadilah, macam Puan Nisbi tanya tadi, kita puasa mengikut kadar kemampuan kita lah. Kalau kita mampu puasa 3 hari sebulan, silakan macam hari putih 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Atau puasa Isnin Khamis. Ataupun puasa, ialah kalau macam kisah Abdullah bin Amru,
dia lebih excited lagi. Dia kata dia nak puasa lebih banyak lagi. Maka Nabi pun bagi cadangan kepada dia, kalau paling kurang pun kamu buat macam ni, tapi dia paksa diri dia. Akhirnya dia mengaku, dia kata, alangkah lebih baik aku mengambil suatu rukhsah kelonggaran yang Nabi berikan. Rupanya apa yang Nabi ajar itu sesuatu yang sangat tinggi hikmahnya. Jadi mengikut sunnah Nabi itu sangat baik dan dikira sangat-sangat ideal untuk kita. Wallahu alam. Ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Puan Halimah yang dari Kedah. Ustaz, ada tengah dengar dalam kuliah kata Nabi sebelum tidur dia baca juga surah As-Sajdah. Adakah hadis yang Ustaz? Saya kena cari dululah. Saya pun tak ingat semua tu. Kalau sebelum tidur, saya jumpa sebelum tidur surah Al-Isra' dan surah Az-Zumar. Sebab dia tak ada waktu yang khusus. Tapi kalau kita nak baca pun tak ada masalah, boleh. Cuma itu secara rutin yang secara tetap. Itu saya kena rujuk balik. Saya tak berani nak mengatakan Nabi baca tak sebab kita kena pastikan ada tak riwayat tu sahih ataupun tidak. Ada soalan lain? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Habibah dari Kuala Lumpur. Ya, Puan Habibah. Okey, nak tanya Ustaz, saya ada belajar Ustaz mensarankan supaya setiap hari Jumaat lepas asar kita berselawat ke atas Nabi yang 80 kali itu. Adakah itu dari hadis yang sahih ataupun macam mana, yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika Nabi Ummi, kan tu kan Ustaz? Dia suruh baca 80 kali setiap lepas asar hari Jumaat. Okey, lagi satu soalan saya, surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, saya ada belajar tadabbur. Ustaz tu mensarankan kita membaca 3 ayat terakhir dia setiap selepas subuh 3 kali, selepas asar 3 kali. Dikatakan bahawa kita akan diiringi oleh para malaikat sepanjang 70,000 para malaikat sepanjang hari, sampailah kalau kita baca lepas asar sampai sepanjang malam sampai ke pagi esoknya. Adakah hadis sahih tentang itu Ustaz? Terima kasih. Ya, yang pertama tentang selawat lepas asar pada hari Jumaat 80 kali. Secara jujurnya saya pun tak jumpa hadis tu. Wallah alam, kita kena semak balik. Tapi perintah berselawat pada hari Jumaat tu memang ada lah. Tapi kalau secara khusus lepas asar 80 kali, itu wallah alam kita pun tak boleh nak kata lah. Tapi cuma yang kita tahunya lepas asar pada hari Jumaat adalah waktu yang mustajab doa. Itu di antara kaul pendapat yang kuat di sisi ulama, bila Nabi kata pada hari Jumaat ada satu waktu yang mustajab doa. Ada ulama mengatakan ketika khatib duduk antara dua khutbah, tapi pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat mengatakan adalah selepas waktu asar pada hari Jumaat, waktu yang mustajab doa. Adapun kalau untuk khusus dengan selawat 80 kali itu saya tak tahu, betul tak tahu. Jadi kita kena cari dulu untuk pastikan kesahihannya. Adapun 3 ayat surah Al-Hasyr itu di antara ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi. Ada kalau kita baca dalam Wazifah Kubra, Al-Ma'surah tu, di antara ayat-ayat pilihan untuk dibaca pagi dan petang. Sebab dalam ayat tu disenaraikan beberapa nama-nama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Saya pun pernah dengar lah tentang, disebut tentang katanya kelebihan tadi. Cuma kita kena semak balik lah. Saya pun tak pasti tu. Sama ada sahih ataupun tidak tu kelebihan tu. Tapi tak ada masalah, kita boleh amalkan. Cuma bila kita beramal kerana ada kelebihan dan kita pun tak tahu kelebihan, sama ada kita tahu tak tahu, yang penting kita boleh beramal. Cuma kita jangan terlalu bergantung kepada soal fadilat tadi. Apa-apa yang kita tak tahu, kita teruskan beramal. Tak dapat fadilat pun tetap apa. Sekurang-kurangnya kita dah dapat pahala membaca Al-Quran. Tapi hebat jugalah kalau fadilat tu menyebut bahawa dipelihara oleh apa dia tadi, dijaga oleh 70,000 malaikat. Kalau betul lah riwayat itu satu kelebihan yang sangat besar. Cuma saya kena semak balik lah. Sebab ini melibatkan soal fakta dah.
Okey, ada hadis ini yang saya baru jumpa di sini. Cuma saya tak pastilah saya atau tidak, kita akan sama balik. Ada hadis yang disebut oleh Ma'qil bin Yasar, sesiapa yang membaca 3 kali pagi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, dan dia membaca 3 ayat di akhir surah Al-Hasyr, Allah Ta'ala wakilkan kepadanya 70,000 malakin yusalluna alaihi hatta yumsiya. 70,000 malaikat berselawat kepadanya sehinggalah waktu petang. Wa in mata fi dhalikal yaum mata syahidan. Jika dia mati pada hari itu, dia mati sebagai seorang yang syahid. Sesiapa yang membacanya hina yumsi, ketika waktu petang, maka dia mendapat seperti kedudukan itu. Kata Ibnu Katsir, hadis ini rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, dan katanya nilai hadis ini adalah gharib, hadis yang ganjil, la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Biasanya sesiapa yang belajar hadis tahulah kalau Imam Bukhari pula ada Imam Tirmizi sebut dengan sanad itu gharib, maknanya lebih kepada kedudukan yang tidak kuat lah. Tapi kita semak balik. Hadis tu ada. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi kalau ada ustaz yang kata kelebihan tu, betul lah, ada dalam tafsir Ibn Katsir pun ada sebut. Cuma tentang kedudukan sanad hadis tu kita kena semak balik lah. Cuma tak ada masalah kalau hadis tu katakanlah kelebihan tu tak kuat pun, kita boleh teruskan beramal. Saya pun suka baca 3 ayat surah Al-Hasyr ni. Wallahu alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Puan Rohana. Ya, pertama kali dapat soal jawab dengan Ustaz ni. Gini, saya nak soal tentang baca Quran. Amal baca Quran. Macam kita baca bertajwid betul. Lepas tu kita tadabbur dengan Ustaz, ikut kelas lah. Masalah tadi ni isu macam orang tua kita, mak kita macam umur 70 lebih tu, dia ngaji Quran dulu lagi fasih lah. Tapi dia duk royak lah, dia kata lagu mana mak ni baca saja faham tak. Lagu mana dia amalan dia tu, kita nak terai ke dia. Orang tua kan. Masalah amal, ya betul lah. Itu betul ya. Itu saja. Terima kasih pada Puan Rohana. Yalah, ini satu masalah yang lumrah sama-sama dah berlaku ya. Saya pun yalah, sebab mak saya sendiri pun masih ada lagi, dan tak larat dah, dia pun dah umur 80 lebih. Dia daripada kecil lagi kita mengaji Quran dengan dia. Mana-mana ayat dalam Quran pun kalau kita baca depan dia, dia boleh sambung, dia ingat, sebab dia kata dia dah mengajar Quran berpuluh tahun dah. Tapi bila kita minta dia beri makna ayat ni, dia kata dia tak tahu sebab dia tak belajar untuk itulah. Jadi ini suatu perkara yang saya fikir untuk kita generasi, mungkin generasi barulah, dalam bab pembelajaran Quran kita kena usahakan satu bahagian yang kita kena faham. Paling kurang pun kalau kita tak mampu nak follow setiap kelas tadabbur, kelas tafsir pun, di rumah kita adalah satu naskah Quran terjemahan, satu naskah Quran terjemahan, carilah kedai-kedai buku dan kita baca setakat yang kita faham, kemudian yang tak faham kita cari guru, kita tanya. Kalau kita boleh beli satu set tafsir Quran, itu lagi baik. Ada dijual, bercari dalam Shopee, antaranya At-Tafsirul Munir oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dah ada satu set terjemahan, ataupun tafsir Ibn Katsir, Sahih tafsir Ibn Katsir, sekurang-kurangnya ada satu rujukan yang kita boleh baca dari semasa ke semasa. Itu maknanya kena ada usaha kita lah. Soal macam Puan Rohana tadi tanya mak kata baca macam mana. Alhamdulillah baca tu okey dah. Baca dapat pahala, tak ada masalah. Kita baca satu huruf ayat Quran, kita dapat pahala, satu pahala kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah. Nabi kata sesiapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dia dapat satu pahala kebaikan, dan satu pahala tu dapat 10 pula. Banyaklah. Tapi adakah cukup dengan kita nak ambil pahala baca Quran? Sebab tujuan Quran diturunkan adalah untuk apa dia? Untuk tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Dalam ayat pertama surah Al-Furqan. Maha suci Allah yang menurunkan Quran kepada hamba-Nya supaya Quran yang Nabi bawa ni dapat menjadi inzar, peringatan untuk semua makhluk, lil alamin, untuk semua. Jadi kalau Quran yang kita baca, yang kita belajar, kita setakat baca untuk faham, dia tak cukup. Tak cukup. Jadi saya cadangkanlah pada Puan Rohana tadi, kalau mak tu tak boleh baca sendiri, sekurang-kurangnya ayat Quran, kita sebagai anak, kita ambil sedikit masa, kalau dia masih boleh
mendengar dengan baik lah. Biasanya orang tua ni kadang-kadang telinga dia tak apa-apa dengar, tak apa je lah. Kita kalau dia boleh mendengar dengan baik, kita ambil mana-mana ayat, kita baca sikit dan beri terjemahan. Sekurang-kurangnya dia nampak sikit, oh ayat ni makna dia sekian, ini maksud dia. Sekurang-kurangnya lah. Untuk anak-anak yang masih muda tak ada masalah. Yang penting kena ada usaha. Macam saya sebut tadi, kena ada satu naskah Quran terjemahan, ada tafsirnya, kita ikuti kelas tadabbur, kelas tafsir dan kita sentiasa bertanya dan berusaha dari semasa ke masa. Yang penting doa lah. Yang penting doa, ya Allah berikanlah kepada aku ilmu, tambahkan kepada aku kefahaman. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada, Nabi doakan untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kita doakan untuk kita pula, Allahumma faqihni fid din, ya Allah jadikanlah aku faham dalam agama, wa 'allimni at-ta'wil, ajarkanlah kepada aku memahami ta'wilan, tafsiran ayat dalam Quran. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Kita ada sedikit masa lagi. Baik, tak apa, saya nak respon ada soalan bertulis di sini. Saya ada seorang pelajar perempuan sekarang usia 14 tahun, tingkatan 2, beragama Kristian. Ni di sekolah mana ni? Tapi dia pakai tudung labuh masa ke sekolah. Dia memang suka nak belajar pendidikan Islam. Tapi ikut prosedur PPD. PPD ni apa dia? Pejabat Pendidikan Daerah. Non-Muslim kena ambil pendidikan moral. Persoalannya, bolehkah dia bertudung sedangkan dia Kristian? Masalah juga tu. Dia jadi keliru. Dia tak boleh. Dia orang bukan Islam. Dia akan jadi keliru. Nanti kita ingat dia Muslim. Sebab apatah lagi kalau dia fasih bercakap bahasa Melayu, dia pakai tudung. Kita pun tak kenal dia ni apa. Ni kalau mungkinlah, kalau saya ingat yang banyak berlaku ni di Sabah, di Sarawak, sebab di sana ramai Kristian. Kalau dia berminat nak pakai tudung pelajar perempuan tu, jadi satu masalah. Dia antara orang Islam bukan Islam, dia kena ada tamayyuz. Tamayyuz ni mana ada satu garis sempadan pemisah, kita boleh kenal ni orang bukan Islam. Sebab tu para ulama mengatakan kalau orang Islam yang tinggal di negara bukan Islam, dia kena ada satu cara kita boleh kenal. Ni Islam, ni tidak Islam. Sebab sama aja. Kalau pakaian tu macam tu sama. Jadi kalau ada orang bukan Islam, tiba-tiba duduk dan tinggal bersama dengan orang Islam, tapi cara pakaian dia macam ni, jadi orang akan keliru. Orang keliru. Jadi untuk elak kekeliruan, kita mengatakan tidak ditaklifkan, tidak dibebankan kepada dia berpakaian bertudung sebab dia tidak Islam. Tapi sekurang-kurangnya dia pakai pakaian yang sopan lah. Kalau dia masuk sopan ni, pakaian tu yang orang kata tidak menjuluk mata lah. Pakaian yang sesuai dengan dia sebagai seorang anak muda lah, maknanya seorang remaja perempuan. Tapi kalau dia minat nak belajar pendidikan Islam, ni sesuatu yang sangat baik lah. Dah ada jalan untuk dia, kita dakwah dia. Bagaimana dengan doa khatam Quran? Adakah termasuk dalam yang berlebihan? Itu bergantung kepada Allah Akbar. Setakat saya jumpa dalam naskah Quran ni, rasanya tidak berlebihan. Sebab doa tu biasa kita jumpa di negara Arab pun. Tapi doa tu kadang ada kritikan juga sesetengah ulama, beberapa lafaznya ya, ada sesetengah tempat dalam doa khatam Quran. Wallahu alam lah, itu perbincangan para ulama lah. Cuma kita mengambil apa yang sederhana. Doa yang paling baik adalah doa yang disebut al-jawami'. Doa yang ringkas tapi menghimpunkan semuanya. Itu pun banyak timbul je. Sehari dua ni ada para jemaah yang tanya dalam soalan bertulis, adakah doa macam ni dianggap berlebih-lebihan? Dia cuma dianggap berlebihan bila suatu permintaan itu dia ada perincian. Contoh kan macam dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tu, malam tadi pun ada orang tanya dalam grup tele, saya tak sempat nak bagi pihak hadis tu. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar anak dia berdoa, dia kata, Allah, ya Allah, aku berlindunganmu daripada azab neraka, termasuklah min salasiliha wa aghlaliha wa. Itu tak boleh lagi tu. Cukup orang tu berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu syurga, dan tak perlu sebut apa nikmat-nikmat syurga. Dan aku memohon kepadamu untuk minta dijauhkan, minta berlindung daripada azab neraka. Aku cukup, dan segala bentuk azabnya cukup. Tak perlu kita sebut dalam neraka ni ada azab ni, tak perlu.
Bila Sa'ad bin Abi Waqqas dengar macam ni, dia kata, Nabi dah beritahu, sayakunu fi ummati, akan ada di kalangan umat aku, di mana satu kaum yang ya'taduna fid du'a wat tahur, yang melampau dalam berdoa dan bersuci. Jadi doa khatam Quran setakat ni saya rasanya okeylah, tidak masuk dalam bab berlebihan sangat. Saya ada sediakan satu telefon untuk mak, kemudian buka kelas tadabbur untuk beliau dengar. Ini satu baguslah, satu pendekatan yang baik supaya semua boleh berkongsi manfaat daripada ilmu Al-Quran yang kita cuba untuk dapatkan bersama. Jadi terima kasih kepada semua, dah 81 minit. Hari ni hari Jumaat, insya-Allah hari ni untuk orang lelaki boleh pergi sembahyang Jumaat. Cuma kita di Kelantan ni baru 40. Negeri lain dah ramai jumlah yang maknanya lebih besar lagi lah. Ala kulli hal, kita memuji Allah atas segala nikmatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.